KPM. Aduh, banyak pula pilihan warna bajunya. Mana satu nak pilih ni? Hijau cantik, merah cantik, tapi putih pun cantik. Aduh. Tapi kalau tak konsert, putih okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Rahman, buat apa ni? Saya tengah pilih baju, Ustaz, sebab cadang nak pergi konsert. Kalau boleh nak nampak macam segak lah sikit. Sekejap. Apa? Konsert? Ha. Betul ni Lokman nak pergi Betul lah, konsert? Ustaz. Awak ni jangan main-main pergi konsert. Kenapa Kan pula? konsert ada percampuran, ada perkara-perkara yang bukan-bukan. Itu bukan konsert macam tu, Ustaz. Habis tu? Saya nak pergi ni konsert kerohanian. Konsert kerohanian. Oh, konsert Islamic konsert lah ni. Ya, betul, Kalau Ustaz. macam tu tak ada masalah. Mesti dia patuh pada peraturan-peraturan Islam kan. Ajaklah saya sekali. Ada tiket lebih? Ada, Ustaz, tapi belanjalah, Ustaz. Saya belanja awak. Bukan awak belanja saya. Ustaz belanja lah. Kalau saya belanja awak tiket, awak belanja saya baju boleh? Itu boleh, Ustaz. Okey, kita OOTD sekali. Ustaz pilih, Ustaz. Mana apa? Saya nak ambil warna hijau lah. Okey, saya ambil merah jambu, Ustaz. Beres. Okey. Jom, kita Jadi, pergi. Boleh, Ustaz. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim, dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran tasawur Islam bersama dengan seorang ustaz yang handsome dan cukup luas pengalamannya. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Nur Irman Sungeb. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Lokman, sihat? Makin sihat, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga kawan-kawan bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Ilda. Apa khabar, Cikgu? Cikgu sentiasa manis dengan senyuman. Terima kasih, Cikgu. Dan kepada murid-murid yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, Ustaz. Untuk hari ini kita nak belajar tentang apa sebenarnya. Okey, terima kasih Lokman. Sebentar tadi kita tengok sikit lakonan lah kan, Betul, berkaitan Ustaz. tentang perkara yang kita lakonkan. Nak pergi mana? Nak pergi konsert. Okey. Hari ini saya suka ingin menceritakan bahawa apa yang ingin kita sampaikan adalah hiburan menurut Islam. Tujuan berhibur dalam Islam. Betul. Okey. Jadi apa sebenarnya hiburan ni? Kita nak kenal hiburan ni. Islam membolehkan kita berhibur ke tidak sebenarnya? Yalah, kita ni kan memang suka berhibur, manusia. Siapa-siapa memang suka berhibur. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan kepada semua murid yang ada di rumah berkaitan tentang hiburan. Jom kita kenali hiburan menurut persepsi Islam. Apa dia hiburan tu sebenarnya? Oh, rupanya dalam Islam pun ada hiburan, Lokman. Betul, Ustaz. Jom kita tengok apakah maksud hiburan itu sendiri dari sudut pandangan Islam. Hiburan adalah suatu perkara yang dapat menghiburkan hati seseorang selari kehendak syarak. Maksudnya kita ni hidup memang kena gembira, kan? Seronok. Kan? Hiburan tu luas. So kita kena berhibur. Ada kalanya kita manusia ni kita ada down, ada kadang awak down ke? Gitu. Kan ada masanya kita down, ada masanya kita happy, ada masanya kita sedih. Kita manusia tak lari daripada perkara itu. Betul. Jadinya pada ketika itu kita perlukan satu hiburan untuk diri kita ni menghiburkan rasa gundah gulana, memberikan apa kata orang tu sesuatu yang lebih baik, impak positif dalam diri kita. Jadi itulah maksud hiburan sebenarnya. Dan dalam hiburan sebenarnya adakah harus dalam Islam hiburan ni sebenarnya? Ada hadis sebenarnya berkaitan tentang hiburan ni sebenarnya, Lokman, iaitu hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu an, katanya aku telah diziarahi oleh Abu Bakar radhiyallahu an di rumahku. Ketika itu di sampingku ada dua orang gadis hamba daripada golongan Ansar sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari Mu'adz. Pada hari Mu'adz tu ada hari kerajaan, hari kerajaan. Aisyah radhiyallahu an berkata, sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, patutkah ada penyanyian syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya pula? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini ialah hari raya kita. Jadi nak menunjukkan kat sini bahawa
bahawa hiburan itu tak salah. Ianya harus, dalam Islam harus. Kan kita memang ada sebab hiburan ni luas sebenarnya, Luqman. Okey, hiburan ni luas, bukan hanya sekadar nyanyian, lakonan, sebenarnya banyak jenis-jenis hiburan yang ada. Sedangkan kita mendodok anak itu pun satu hiburan. Bertaranum itu pun satu hiburan. So Nabi SAW berdasarkan hadis ini mengharuskan hiburan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para murid sekalian, adab dan etika hiburan. Maksudnya dalam Islam diharuskan hiburan, tetapi pasti ada adab dan etikanya kalau kita nak berhibur. Bukannya sesuka hati nak berhibur, cucuk langit, cucuk bumi, tak ada. Ada batasnya. Betul. Islam menunjukkan, Islam bagi jalan penyelesaian bagaimana kita nak berhibur. Islam mencari jalan yang terbaik bagaimana kita nak berhibur dengan cara Islam yang sebenar. Sebab tu tadi macam Luqman kata nak pergi konsert Islamik, so saya on je lah kan. Okay. Jadi saya teruskan yang pertama. Apakah adab dan etika hiburan? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Hiburan tersebut mestilah untuk meningkatkan keimanan kita. Bukannya meladaikan kita. Contohnya hiburan yang mendekatkan diri pada Allah. Okey, malam cinta Rasul. Okey, berselawat. Contohnya kita berselawat beramai-ramai. Itu juga adalah satu hiburan yang meningkatkan keimanan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang kedua pula adalah satu-satu hiburan yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Yang mana adab yang menunjukkan hiburan itu tidak lari daripada Islam yang sebenar. Adanya kita mengingati Allah, adanya kita sentiasa taat pada Allah, tidak tinggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Itu adalah hiburan yang tidak bercanggah daripada syarak. Menutup aurat, tidak bercampur antara lelaki dan perempuan. Dan seterusnya yang ketiga adalah hiburan yang berasaskan akhlak Islam. Itu adab dia. Kalau kita nak pergi hiburan, mestilah hiburan yang berasaskan akhlak Islam, iaitu menjaga perhubungan antara lelaki dan perempuan, menjaga ikhtilat dan sebagainya, tidak terjerit-jerit dan sebagainya, antara contoh akhlak yang ditunjukkan dalam hiburan Islam. Dan yang keempat adalah memelihara ibadah wajib. Kita nak berhibur, kita nak bergembira, dalam masa yang sama kita perlu menjaga ibadah wajib kita. Contohnya solat fardu 5 waktu, zuhur, maghrib, asar, isyak dan sebagainya. Itu perlu dijaga. Dan alangkah indahnya kalau contohnya kita pergi konsert tadi, Aiman, Luqman, yang mana konsert itu ada laungan azan, solat berjemaah bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang sangat indah dalam satu-satu konsert, yang mana ia bertepatan dengan adab dan etika hiburan yang ditetapkan oleh Islam. Seterusnya yang kelima adalah hiburan yang sederhana dan tidak melampau. Contohnya tidak ada angguk-angguk kepala, tidak ada sampai yang bukan-bukanlah maksudnya kan. Itulah adab yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah tiada unsur rosak akidah dan maksiat, tiada unsur pemujaan, tiada unsur pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, berjoget dan sebagainya, melampaui batas, minum arak dan sebagainya. Sebab itu adalah sesuatu landasan-landasan yang telah ditetapkan. Sebab sebelum ini kita anggap konsert aja, oh ini haram. Konsert aja ini haram. Tak boleh. Tapi sebenarnya kalau ia mengikut landasan syariat, cukup yang ada ini ianya menarik dan boleh dilaksanakan. Seterusnya hiburan itu tidak menzalimi orang lain. Nak berhibur boleh, tapi bukan kita nak menzalimi orang yang sekeliling, orang ramai dan seterusnya. Dan akhirnya adalah karya yang dinyanyikan ataupun karya yang dihasilkan adalah karya asli, bukan karya citak rompak, bukan karya orang lain kita ambil, kita buat hiburan orang lain. Itu adalah salah. So jadinya sebenarnya dalam adab dan etika hiburan ni sangat lengkap. Ada 8, kalau kita boleh ikut 8-8-nya, berhibur itu tak salah, boleh diteruskan kalau kita mampu ikut 8-8 adab yang telah ditetapkan dalam Islam. Dan seterusnya, Luqman, kita dah terangkan tadi. Saya dah terangkan berkaitan tentang adab dan etika. Ada 8 saya ulang sekali, ada 8 adab dan etika. Okey, yang mana adab dan etika yang pertama berhibur, meningkatkan keimanan. Yang keduanya tidak bercanggah dengan hukum syarak, akhlak Islam, dan seterusnya adalah untuk kita tidak berunsurkan rosak akidah dan maksiat. Jadi saya hari ini nak sedikit sentuh tanya Luqman lah. Boleh, Ustaz? Sebagai murid saya hari ini, saya nak tanya Luqman lah. Senang aja sebenarnya soalan dia. Okey? Soalan dia yang pertama. Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut.
sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang selari dengan kehendak syarak. Maksud apa ni? Maksudnya ialah hiburan menurut Islam. Betul ke, Ustaz? Baik, betul. Tepat sekali. Hebat. Tengok dia bergerak. Terima kasih, Ustaz. Dia bergerak. Tahniah. Okey, tahniah. Ini anak murid hebat ni. Terima kasih, Ustaz. Ada satu lagi soalan. Ada lagi, Ustaz? Ada lagi. Boleh. Soalan senang-senang aja ni. Awal-awal soalan senang. Soalan yang kedua, hiburan yang boleh meningkatkan apa? Isikan tempat kosong. Hiburan yang boleh meningkatkan apa? Ini berkaitan tentang adab dan etika hiburan. Okey, hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Baik, tepat. Yang kedua, tiada unsur yang merosakkan apa dan maksiat. Kalau pandangan saya, tiada unsur yang merosakkan akidah ataupun iman dan maksiat. Terbaik. Kalau yang ini tadi ada etika yang pertama, yang ini adab etika yang keenam. So Okey. semuanya berkaitan dengan adab dan etika. Jom kita tengok jawapannya betul tak betul. Yang pertama keimanan, Okey. yang kedua akidah. Tepat sekali. Terima kasih, Ustaz. Memang hebat. Alhamdulillah dapat anak murid yang hebat macam ni. Saya cukup berbangga kalau saya Terima bagi cikgu kan. kasih. Okey, jadi hari ini kita nampak adab dan etika kalau kita follow baik atau kalau kita ikut baik-baik, makanya kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik dan kita boleh berhibur dalam Islam dengan cara yang terbaik. Ya, berhibur tidak salah andai seiring syariah, surah bertukar indah untuk kehidupan yang lebih barakah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Atas. KPM. Okey, baik kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak belajar tentang ciri-ciri hiburan yang melalaikan bersama dengan Ustaz kita, siapa lagi kalau bukan Ustaz Nur Irman. Okey Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Luqman. Kembali pada saya hari ini, kita akan teruskan lagi. Tadi kita dah belajar tentang adab, etika, hiburan. Jadi hari ini kita nak tengok ciri-ciri hiburan yang melalaikan. Okey, ciri-ciri hiburan yang melalaikan. Jadi macam mana tadi kita dah tahu, hiburan yang begini kita boleh jadikan dia sebagai hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Dan bagaimana hiburan yang dikatakan melalaikan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Ada 4 sebenarnya ciri-ciri hiburan yang melalaikan dalam Islam. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok macam ni mestilah biasanya adalah berkaitan tentang konsert. Konsert apa? Konsert hiburan yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konsert itu diadakan sampai menyebabkan seseorang itu lalai, kita tidak solat, kita tidak melakukan perkara-perkara wajib, kita tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah ciri-ciri hiburan yang melampau, yang mana kalau hiburan melampau ini tidak langsung dibenarkan dalam Islam dan ia kalau dikategorikan sebagai hukum haram, tidak pergi pada harus yang tadi. Jadinya kalau nak menjadikan hiburan itu sebagai hiburan yang tidak melampau, mesti kita terbalikkan. Macam ni hiburan yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah itu kalau boleh kita jauhkan. Betul. Okey. Yang kedua adalah hiburan yang mana hiburan yang merosakkan akidah seseorang. Yang contohnya dalam hiburan tersebut adanya unsur-unsur pemujaan, adanya unsur-unsur yang mana hubungan seks secara bebas, yang mana ada unsur-unsur pergaulan bebas, yang mana ada unsur-unsur yang melibatkan kepercayaan kita kepada Allah itu lari daripada landasan yang sebenar, maka hiburan itu dikategorikan sebagai hiburan yang melampau. Okey. Kalau kita tengok memang banyaklah hiburan-hiburan singa yang hangguk-hangguk kepala lupa dunia kan. Okey. Atau seterusnya, yang ketiga kita tengok pula apakah hiburan yang melalaikan, iaitu hiburan yang mengagung-agungkan manusia. Betul? Apa maksud hiburan yang mengagung-agungkan manusia ni, Luqman?
Makna kata kita memuja manusia tersebut. Ya. Seakan-akan Tuhan kita. Ya kan. Kalau kita tengok sekarang ni memang ianya sangat berlaku lah. Mudah berlaku. Kita terlampau sampai tahap kita terduduk, sampai tahap kita sujud, peluk, cium bagi kita macam dialah Tuhan. Dia buat apa yang dia buat semua betul. Ta'assub Ustaz Ya, ta'assub ni bahaya sebenarnya. Betul. Jadi di sinilah yang dikategorikan sebagai hiburan yang mengagung-agungkan manusia. Hiburan yang mengagung-agungkan manusia merupakan hiburan yang sangat melalaikan, sangat membahayakan dan melampau dalam Islam. Dan yang terakhir adalah hiburan yang mendorong kepada maksiat. Untuk ciri-ciri hiburan melampau kita hari ini, hiburan yang mendorong kepada maksiat ni contohnya apa dia, Lokman? Hiburan yang mendorong maksiat ialah kalau kita contoh pergi itu dalam keadaan ada lelaki dan perempuan, Ustaz. Kalau ada lelaki dan perempuan bercampur, betul, bercampur tanpa ada maksudnya bebas bercampuran, tanpa ada hubungan mahram dan sebagainya, itulah dikatakan yang mendorong kepada maksiat. Selain daripada itu ada anjuran-anjuran minum arak dengan bebas dan sebagainya, dan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Itu yang dikatakan hiburan yang mendorong kepada maksiat. Ya, memang kita tahu ada je hiburan yang menyediakan tarian-tarian bebas dan sebagainya, kan itu semua adalah hiburan-hiburan yang melampau, yang mana dalam Islam memang tidak dibenarkan dan diharamkan. Jadinya ada 4 Lokman, ada 4 kategori hiburan yang melampau. Okey, yang pertama tadi apa dia, Lokman? Iaitu kurang didikan agama. Hiburan melampau. Okey, makna kata ada pencampuran lelaki dan perempuan. Pencampuran lelaki dan perempuan, hiburan yang tidak taat pada perintah Allah dan menimbulkan maksiat. Itu antara hiburan-hiburan yang melampau. Jadi, apakah punca-punca? Apakah punca-punca terjadinya mereka ni terlibat dalam dalam hiburan-hiburan yang melampau? Antara punca berlaku hiburan yang melampau, apa dia, Lokman? Agak-agak yang pertama ni. Saya rasa mungkin kerana kurang didikan agama, Ustaz. Yes. Apa-apa pun, kita tengok yang pertama, kurang didikan agama. Sebenarnya, apa-apa pun dalam hidup kita, agama itu paling penting. Ya, setuju. Jadinya, kalau apa yang terjadi adalah semuanya mesti berpandukan agama. Jadi, hiburan yang melampau ni, kalau kita tidak berpandukan agama, maka ia akan jadi hiburan yang melampau. Kita rasa hiburan ni baik, padahal ianya tidak baik dari segi agama. Kita boleh bercampur, kan, okey je campur dengan perempuan, yang penting niat kita kerana Allah. Mana boleh macam tu, kan? Niat tidak menghalalkan cara. Jadi apa-apa pun dalam meletakkan atau berlakunya hiburan, punca hiburan yang melampau ni adalah, yang pertama adalah kurang didikan agama. Yang kedua iaitu kurang perhatian ibu bapa. Ibu bapa sangat memainkan peranan penting, Lokman. Kita ni sebagai ibu bapa. Betul. Sebagai bapa lah. Mana ibu pula, kan? Ibu orang rumah kita. Kita ni sebagai ibu, sebagai bapa, kadang-kadang adalah sangat penting dalam memberi perhatian kepada anak-anak kita. Betul. Sebab anak ni membesar mestilah melalui kita punya perhatian. Daripada A sampai Z. Sebab kita yang didik dia. Anak ni seumpama kain putih. Mereka lah yang mendidik. Kita lah yang mendidik mereka untuk jadi lebih baik. So jadinya, kalau sibuk macam mana pun sebagai ibu bapa, kita kena beri perhatian yang baik kepada anak kita. Yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni sebenarnya kalau kita nak letakkan 100% laju, 100% salah rakan sebaya, maka ianya taklah betul. Jadinya kena perbaikilah, kena cari rakan yang baik. Dan seterusnya pengaruh media sosial. Media sosial sekarang ni macam-macam, kan. Media sosial yang berlaku. Jadi kita kena pantau hal itu. Dan yang terakhir adalah kurang pendedahan tentang hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Sebab tu kita kena ada pendedahan tentang hiburan A ni boleh, hiburan B ni boleh, hiburan C ni boleh dalam Islam, yang D, E tak boleh dalam Islam. Itu kena dedahkan dengan baik di mana-mana jua, sosial media ataupun media-media yang tertentu. Jadi Lokman, kita dah belajar tentang ciri-ciri hiburan melampau dan punca berlakunya hiburan melampau. Saya nak tanya sikit pada Lokman hari ni. Tadi dah tanya dah. Dah dapat yang terbaik dah. Kali ni saya nak bagi bintang lah kalau Lokman boleh jawab. Kan? Okey, jadi jom. Soalan dia, cetusan idea kita hari ni. Jelaskan 2 ciri hiburan yang melampau dalam Islam. Okey, yang pertama sudah pastilah hiburan itu melalaikan manusia dan kita ni.
Hiburan ini melalaikan manusia. Yang kedua, iaitu hiburan yang merosakkan akidah kita. rosakkan akidah. Jom kita tengok jawapannya. Hiburan yang melalaikan manusia dan hiburan yang merosakkan akidah kita. Daripada 5 bintang, saya bagi Lokman 4.5 bintang. Terima kasih Ustaz. Banyak tu. Hebat. Tahniah. Okey Ustaz, terima kasih atas ganjaran. Dan sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Hari ini setiap perkara ada adab. Nak masuk tandas ada adab, nak makan ada adab, termasuklah hiburan. Jadi apakah kepentingan kita menjaga adab dan etika ketika berhibur? Jom kita dengarkan dari ustaz kita, Ustaz Nur Irman. Baik Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Lokman. Sama-sama. Saya tertarik pada ayat Lokman. Dalam hidup kita ni semua ada adab. Nak masuk tandas ada adab, nak tidur pun ada adab yang telah diterangkan. Itu nak menunjukkan Islam ni sempurna. Betul. Sehingga hiburan yang kita sangat perlukan sebenarnya, manusia perlukan pun ada adabnya. Dan kenapa pentingnya adab ni sebenarnya? Tahu tak Lokman? Sebenarnya kepentingan ni apa sebenarnya? Kepentingan ni sesuatu yang kita perlukan. Betul. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang menjadi kepentingan, jadi keperluan seseorang. Jadinya apakah pentingnya beradab dalam berhibur? Kan kita ada kepentingan sebenarnya dalam hidup itu, semua ada kepentingan. Betul. Jadi Lokman, jom kita sama-sama dengan murid-murid di rumah, bersama-sama dengan saya, kita tengok apakah kepentingan beradab dalam berhibur. Okey. Kepentingan beradab dalam berhibur ni ada 4 Lokman. Okey. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi apa-apa pun dalam hidup kita, nak letakkan sesuatu, nak buat sesuatu, jadikan ianya adalah kepentingan hidup kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhibur juga sebenarnya tak salah dan ia boleh meningkatkan keimanan kita. Betul. Contohnya sambil berhibur kita sambil menyanyi. Shalla alaikallah, betul tak? Betul. Jadi ini tak salah. Dan sebenarnya kalau kita ikut sejarah, ketika Nabi berhijrah, Nabi sampai ke Madinah, Nabi disahut dengan apa? Tala'al badru alaina. Betul tak? Betul, itu jadi satu hiburan. Yang mana orang-orang wanita-wanita duduk di atas bangunan-bangunan menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan kan? Betul. Dan kegembiraan. Yang kegembiraan itu boleh direaksikan dengan nyanyian, lakonan dan sebagainya. Sebab tu asalkan ianya menjadi diri kita untuk meningkatkan keimanan, dan pentingnya adab tu sebab nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Lokman? Boleh Ustaz. Okey. Kita tengok yang kedua. Apakah kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam? Okey. Yang kedua, kepentingannya adalah untuk mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Okey. Tanpa adab dan etika ni, kita tak tahu yang hiburan ini dibenarkan, hiburan ini tidak dibenarkan. Jadi adab dan etika tadi, ada 8 adab dan etika tadi menyebabkan kita ini dapat mengetahui nak jadikan hiburan ni sebagai sesuatu yang harus dalam Islam, mestilah ada 8 adab dan etika yang digariskan, meningkatkan keimanan, berakhlak dan sebagainya. Jadi penting sangat adab dan etika ni sebenarnya Lokman. Betul. Sangat penting untuk kita dapat batasan, dapat mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Contoh batasan manusia dalam berhibur, agak-agak Lokman apa dia? Contoh kalau kita berhibur, jangan sampai tinggal solat kan. Bila dengar azan jangan lupa solat. Ya betul. Mungkin lepas ni dia boleh perbaiki lagi. Kalau nak buat satu-satu tu, okey, ada disediakan tempat solat berjemaah bersama-sama. Senang Ustaz kan? Ada pernah saya lihat juga ada satu tempat tu, konsert tu diadakan dan dijadikan solat berjemaah
itu sebagai satu medan yang wajib ada. Kan. Tapi konsep itu konsep Islamik lah, kan. Jadi itu sangat yang baik, satu perkara yang baik, dan itu merupakan satu kepentingan daripada adab dan etika berhibur menurut Islam. Kalau ada 8 tadi, insya-Allah ianya baik. Dan seterusnya, apakah kepentingannya lagi? Menjaga jiwa dan maruah diri. Kita tahu kan, kalau dalam berhibur ni, kadang-kadang kita ada pencampuran lelaki dan perempuan. Islam ni kena tahu, Islam ni sangat menjaga maruah manusia, terutamanya wanita. Wanita sangat dijaga maruahnya oleh Islam. Dan terutamanya Islam juga nak menjaga jiwa manusia. Penting hiburan ni sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita tak berhibur, kalau kita tak ada hiburan dalam diri kita, kita boleh mendapat depresi, mendapat stres, dan banyak perkara-perkara yang tidak ingin ni boleh berlaku. Jadi kadang-kadang kita kena tengah stres, tengah pening kepala, banyak perkara yang datang pada diri kita. Kita dengar lagu, alhamdulillah dapat tenang. Tapi itulah lagu-lagu yang boleh mendatangkan motivasi, yang boleh mendatangkan kebaikan, yang boleh menjaga jiwa kita. Kalau jiwa kita tak dijaga, dia boleh mendatangkan sesuatu yang tidak diingini. Dan juga adanya adab dan etika tadi tu, dia boleh menjaga maruah seseorang. Tidak berlakunya percampuran lelaki dan perempuan, tidak berlakunya minum arak, tidak berlakunya seks hubungan seks bebas dan sebagainya. Ianya adalah sesuatu menjadi kepentingan dalam menjaga adab dan etika berhibur. Dan yang terakhir, menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Ini yang paling penting. Kenapa adanya adab dan etika berhibur menurut Islam adalah untuk menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Dengan nilai akhlak Islam. Sebab kadang-kadang kita banyak hasil-hasil karya yang baik-baik. Kan? Hasil karya baik-baik ni tidak dapat ditonjolkan dengan baik sekiranya tidak ada etika-etika yang sebenar menurut Islam. Jadi Lokman, ada berapa kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam? Ada 4, Ustaz. Ada 4. Yang pertama apa dia? Iaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Yang ketiga, menjaga jiwa dan maruah diri. Dan yang terakhir, menghasilkan hiburan yang selari dengan nilai akhlak Islam. Mantap. Ini anak murid yang hebat. Terima kasih, Ustaz. 4 bintang kali ini sebab baca dengan mantap. Terima kasih, Ustaz. Tunggu sekejap lagi, kita tinggal bagi 5 bintang selepas ini. Jadi ini adalah kepentingan adab dan etika berhibur menurut Islam. Dan seterusnya, jom kita tengok yang seterusnya. Apakah implikasi? Implikasi ni iaitu kesan lah. Kita abaikan adab dan etika berhibur dalam Islam. Kita nak berhibur tapi kita abaikan, kita tak tengok pun adab dan berhibur dalam Islam. Apa akan terjadi? Yang pertamanya, dia akan terjadi melahirkan masyarakat yang sukakan keseronokan dan hiburan semata-mata. Manusia ni memang suka berhibur. Manusia ni memang suka dengan hiburan-hiburan, baik apa pun jenis hiburan. Contohnya, apa yang Lokman rasa selain daripada menyanyi, berlakon, apa lagi yang hiburan yang Lokman tahu? Kadang-kadang kita suka mendengar mungkin sajak, syair, kan? Itu juga hiburan. Hatta kalau kita baca novel pun hiburan sebenarnya. Baca novel, baca buku, baca Al-Quran. Setengah orang baca Al-Quran tu hiburan bagi dia. Dengan bertaranum. Berzikir juga hiburan bagi setengah-setengah orang. Kan? Jadinya itu adalah kalau tidak kita abaikan adab-adab dan etika berhibur menurut Islam, makanya benda perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tak terjadi. Malah kita akan dapat melahirkan masyarakat yang sukakan keseronokan dan menghibur semata-mata. Tak ada berpadukan kepada ajaran yang sebenar. Sebab hiburan tadi adalah untuk melahirkan masyarakat yang beriman, bertakwa, kan. Jadi kalau dia abaikan, maka dia hanya sekadar keseronokan, hiburan, sehinggakan melahirkan satu penyakit yang dikatakan sekarang penyakit hedonisme. Dia terlampau berhibur 24 jam, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, dah lah pingsan.
Makna kata Ustaz, dia lupa akhirat lah. Dia lupa akhirat. Cintakan dunia. Ya, dia hubbud dunia. Ya. Cintakan dunia lebih daripada akhirat. Itu yang bahaya. Betul. Jadi jangan abaikan adab dan etika menurut Islam. Berhibur menurut Islam. Seterusnya yang kedua adalah meningkatkan gejala sosial dalam kalangan remaja. Kalau tidak dibatasi dengan adab-adab dan etika, hiburan ini boleh meningkatkan gejala sosial. Contohnya boleh berlakunya percampuran laki dan perempuan, pergaulan bebas, berlakunya hubungan seks bebas, penzinaan, boleh berlaku perkara-perkara maksiat yang lain. Bukan sekadar seks bebas, kita pun risau juga kepada golongan-golongan yang seks songsam pun kita risau juga sekarang ni. Jadinya perkara-perkara ini sekiranya tidak dibatasi dengan adab dan etika, maka dia akan timbulkan gejala-gejala sosial yang merosakkan masyarakat. Sedangkan kita tahu remaja merupakan tonggak negara. Setuju, kalau Ustaz. remaja kita rosak, macam mana negara kita masa akan datang? Jadi jangan diabaikan adab dan etika dalam berhibur dalam Islam ini. Okey, dan sebabnya akhirnya nanti maka dapatlah kat situ terjadinya buang anak, terjadinya anak luar nikah dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga adalah menyebabkan generasi muda lupa matlamat hidup yang sebenar. Islam meletakkan dalam hidup kita kena ada matlamat yang kita nak kejar. Dalam hidup kita kena ada matlamat yang kita nak cari. Dan matlamat itu mesti dibatasi dengan Islam. Okay? Jadi kalau kita abaikan dengan adab dan etika berhibur dalam Islam, maka generasi muda ni lupa matlamat hidup dia. Sedangkan matlamat hidup kita ni adalah akhirat. Hidup di dunia menjadi sebagai tempat kita untuk mencari bekalan ke akhirat. Tapi kalau dia abaikan adab dan etika berhibur dalam Islam, maka dia lupa matlamat sebenar. Sehingga kan dia sangat-sangat terhibur dengan hiburan-hiburan. Sama ada hiburan yang macam-macam lah sekarang kan, hiburan-hiburan yang merosak kan. Jadi dia boleh sampai dia lupa apa matlamat hidup dia ke atas dunia ini sebenarnya. Dan seterusnya yang terakhir adalah menggagalkan usaha untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu. Ini sangat penting. Kerana ilmu ini adalah asas dalam kemodenan, kemajuan sesebuah masyarakat madani. Jadi 4 perkara ini sangat penting. Kalau empat perkara inilah yang akan terjadi. Bukan sangat penting. Kalau kesannya. Sangat penting yang tadi penting. Ini kesannya. 4 perkara inilah yang akan terjadi sekiranya kita abaikan adab dan etika berhibur menurut Islam. Jadi jelas Rahman, kat sini kita tengok. Okay? Jelas. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang sukakan keseronokan, meningkatkan gejala sosial, menyebabkan generasi muda dan menggagalkan. Boleh tak Luqman ceritakan sikit contoh hiburan yang melampau? Contoh hiburan yang menyebabkan perkara-perkara ini boleh berlaku. Antara hiburan yang melampau ialah apabila kita berhibur itu, kita yang paling rugi ialah lupa diri, Ustaz. Mula-mula kita pergi ingat diri kan. Saya ni orang Islam, saya ni kena jaga berbatas laki perempuan. Tapi bila masuk ke hiburan tersebut, lupa diri. Betul. Dah tak jaga dah pergaulan, dah tak jaga pertuturan. Jadi itu hiburan yang boleh merosakkan diri kita. Dan yang paling takuti, saya rasa Ustaz, dia rosakkan akidah. Itu yang paling penting. Dia bertuhankan dengan hiburan dan lupa kepada Allah. Betul ke Ustaz? Betul. Jadi itulah yang kita boleh bayangkan. Hiburan ni kalau sehingga tahap yang Luqman beritahu tadi, boleh melahirkan perkara-perkara. Sebenarnya banyak lagi kesan-kesan negatif kalau kita abaikan adab dan etika. Sebab itu dalam Islam memang menggaris pandukan adab dan etika, Luqman. Jadi kita tak terjadinya lah tadi perkara-perkara yang seperti Luqman sebutkan tadi, sehingga kan Islam itu dipandang rendah oleh masyarakat lain. Jadi Islam ni, kita nak nampak Islam ni hebat. Sebab Islam ni memang cukup sempurna, Lawan. Daripada A sampai Z, daripada kita lahir sampai kita mati, daripada kita hidup, daripada kita sedar sampai kita tidur dan bangun tidur semula. Kan? Islam sangat lengkap. Jadi dalam hiburan pun Islam menyediakan platform yang baik untuk kita meluahkan, mengekspresikan kita punya bakat sebenarnya. So jadinya tak salah sebenarnya kalau kita nak berhibur dalam Islam, asalkan ada 8 adab dan etika tadi kita ikut dengan baik, dan akhirnya tak akan lahirlah 4 golongan ini.
Jadi jelas tak Lokman? Jelas, Ustaz. Tadi saya ada terangkan yang sebelum ada implikasi ni, saya ada terangkan ada 4 perkara kepentingan. Kepentingan apa nama dia? Berhibur. Betul. Kenapa kita apa pentingnya adab dan etika ni dalam berhibur? Dan seterusnya kita tengok kesan pengabaian atau implikasi pengabaian adab dan etika berhibur dalam Islam. Jadi saya harap Lokman faham. Ada tak apa-apa soalan yang mungkin Lokman jelas atau tak jelas untuk setakat ni Ustaz, bila saya lihat pencerahan dari Ustaz, saya faham dia punya adab dan etika dan kesan kalau kita tak ikut adab tersebut. Alhamdulillah. Kalau faham, biar saya pula yang soal Lokman Boleh, macam Ustaz. biasa. Saya mencuba. Itu yang saya nanti-nantikan. Boleh, sebenarnya. Ustaz. Okey, jom. Kita tengok soalan untuk Lokman. Okey. Jadi 4.5 ya. Baik. 4.5. Kita tengok yang ni. Adakah berjaya dapat 5 bintang? Huraikan 2 kepentingan adab dan etika berhibur dalam Islam. Okey, yang pertama sudah pastilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okey. Okey. Yang kedua? Yang kedua sudah pastilah bila kita tahu adab, maka kita akan tahu batasan berhibur dalam agama kita. Okey, kita tengok jawapannya. Yang pertama, orang kata meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kepentingan yang pertama. Okey. Betul? Dan yang saya terangkan tadi. Betul, Jadi Ustaz. tepat sekali. Hebat Terima Lokman. kasih. Dan yang kedua, mengetahui batasan manusia dalam berhibur. Dan juga itu jugalah jawapan yang paling tepat untuk Lokman. Dan kali ini untuk anda saya bagi 5 bintang. Alhamdulillah. Dapat juga 5 bintang. Terima kasih Ustaz. Tapi nanti kita ada lagi, kita Ada tengok lagi? nanti. Ya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Bonda senyum riang menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Masya Allah, sedap suara Ustaz kita ya. Ustaz kalau nyanyi rasa tenang. Saya kalau nyanyi mungkin orang rasa nak tendang Ustaz. Baik, saya bercakap je lah ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nur Iman yang masih lagi sudi bersama dengan kita. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula kepada apa Ustaz? Okey, untuk segmen ini sesuai dengan lirik lagu Sedang Berjuang. Ya. Jadi hari ini saya nak Lokman berjuang bersama-sama Boleh, saya Ustaz. untuk kita realisasikan idea di luar kotak. Boleh tak Lokman? Boleh Ustaz. InsyaAllah jom kita sama-sama saksikan idea di luar kotak kita bagi soalan yang pertama. Okey. Suatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kosong. Apakah kosong di situ Lokman? Okey, suatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan syarak Ustaz. Syarak. Ini maksud apa? Maksud kepada hiburan menurut Islam. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, 2 markah untuk Lokman. Terima Kita kasih, bagi markah Ustaz. kali ni 2 markah yang mana 2 bintang untuk Lokman. Saya bagi 2 bintang untuk Lokman. Jadi hukum syarak yang mana ini adalah maksud hiburan. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Agak susah sikit. Okey, agak susah sikit. Kita tengok soalannya. Huraikan adab dan etika berhibur yang dibenarkan dalam Islam. Okey. Ini senang sebenarnya. Dua Dapat adab soalan Ustaz senang. Okey, yang pertama saya rasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okay, saya ingat. Baik. Okey, yang kedua. Yang kedua berteraskan nilai akhlak dalam Islam.
Okey, alhamdulillah. Okey, lagi. Nanti Okey. kita dah tu je dua, dia nak dua. Saya macam nak sebab banyak sangat Lokman nak bagi jawapan macam bersemangat saya nak mendengar. Jadi kita tengok jawapan dia. Okey, adakah Lokman boleh dapat 4 bintang pula kali ni? Okey, kita tengok 4 bintang kali ni. Okey, hiburan yang boleh meningkatkan keimanan. Kalau Lokman jawab tadi betul. Okey, kat sini dapat 2 bintang, saya bagilah kat sini terus. Hiburan yang tidak hiburan yang tidak bercakap dengan syarat, Lokman tak jawab tadi. Hiburan yang berteraskan nilai akhlak. Ya, di sini Lokman jawab tepat, 2 bintang lagi. Jadi di sini Lokman mendapat 4 bintang, saya bagi untuk anda. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi soalan pertama Lokman dapat 2, sekarang dapat 4. Jadi sekarang 6 bintang Lokman terkumpul dalam Lokman. Untuk Lokman. Terima kasih Ustaz. Kita ada lagi satu soalan ada yang lagi sangat boleh mencabar. Ustaz, saya mencuba. Saya akan ambil masa panjang sikit untuk terangkan bagi soalan idea luar kotak yang mana ianya adalah soalan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Nampak aras tinggi. Okey. Kita tengok soalan dia. Okey. Terdapat segelintir remaja yang gemar mengunjungi pusat-pusat hiburan yang menyajikan hiburan berbentuk nyanyian, tarian, muzik yang kuat dan pergaulan bebas untuk mencari ketenangan jiwa. Berikan pandangan anda mengapakah perkara tersebut berlaku. Okey, sebelum Lokman menjawab, izinkan saya contoh di sini boleh ya, untuk ingatkan kepada Lokman dan juga murid-murid di rumah untuk soalan kebat. Ini soalan kebat je tu. Soalan kebat 6 markah. Okey, soalan kebat 6 markah kita perlukan kepada isi huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4 dan kesimpulan. Okey, kalau nak senang biasanya untuk murid-murid ataupun untuk Lokman jawab sekejap saja lagi nanti. Okey Ustaz. Untuk senang memudahkan kita untuk menjawab. Isi ni antara isi dan huraian kita kena letak perkataan suka. Apa dia suka ni? Supaya, S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. So boleh pilih mana-mana antara 3-4 perkataan ini. Selepas itu kita boleh letakkan antara huraian 1 nak pergi huraian 2, kita letakkan hal ini kerana. Untuk kita nampak kan, untuk kita permudahkan kita menjawab soalan ni. Okay, kita nampak ini isi dah ada, huraian dah ada. Seterusnya antara huraian 2 nak pergi huraian 3, kita boleh letak contohnya. Okey, contohnya. Dan yang antara huraian 3 nak pergi huraian 4 kita boleh letak kesannya. Okey. Jadi sebelum kesimpulan kita boleh letak kesimpulannya. Okey. Kesimpulannya. Okey, ayat yang mesti ada kita hendaklah. Okey. Ini mesti ada. Kita hendaklah. Dot ni. Kat sini letak lagi suka. Lepas tu letak kita punya ni agar apa. Okey. Daripada sini Lokman boleh nampak, boleh jelas, boleh fikir-fikirkan untuk soalan ini. Yang penting untuk soalan ini, yang pertama kita kena faham dulu. Okey. Untuk Lokman, kita kena faham dulu bentuk ni dipanggil sebagai stimulus. Okey, ni dipanggil sebagai stimulus. Okey. Lokman faham tak stimulus ni dia nak apa? Dia tentang kenapakah murid-murid ini ataupun remaja ini terdedah kepada hiburan yang melalaikan. Okey, kita ceritakan sini pasal segelintir remaja terlibat dengan hiburan yang melalaikan. Jadi ini dia punya stimulus atau pernyataan atau kenyataan yang ada dalam soalan ini. Jadi soalan ini minta apa? Minta pandangan Lokman berkaitan tentang hal ini. Jom kita bagi Lokman jawab sikit. Okey. Jawab terus. Jawab sikit. Baik, jawab habis. Saya cuba berdasarkan yang telah diberikan Ustaz. Baik. Remaja ini kurang didikan agama. Okey. Isi kurang didikan agama. Hal ini kerana ibu dan ayah sibuk bekerja. Okey. Contohnya, mereka duduk di rumah dan merasa bosan. Okey. Kesannya mereka keluar mencari hiburan yang boleh mendatangkan ketenangan. Okey, betul. Dan akhirnya mereka terjebak ke dalam hiburan yang merosakkan.
Kesimpulannya, kita semua hendaklah dekatkan diri kepada Allah agar tidak terjebak dengan hiburan yang melalaikan. Okey, tadi isi Luqman ada huraian satu Luqman hilang. Kurang didikan agama kerana dipisahkan ataupun kerana dibiarkan oleh ibu bapa. Okey. Hal ini kerana tadi Luqman ada, contohnya cantik, kesannya cantik, kesimpulannya pun cantik. Daripada 6 saya bagi 5/6 Terima bintang. kasih, Okey. Ustaz. Contoh jawapan yang saya berikan lebih kurang jugalah macam Luqman hilang tak apalah. Kita teruskan contoh remaja tersebut kurang didikan agama kerana selalu didedahkan dengan budaya hidup moden. Hal ini demikian kerana ibu bapa sibuk bekerja. Contohnya mereka bosan duduk di rumah, kesannya mereka terjebak dengan hiburan yang merosakkan. Kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan Allah agar dilindung daripada perbuatan maksiat. Lebih kurang dengan jawapan Terima Luqman. kasih Ustaz. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini, Okey. Ustaz? Terima kasih Luqman. Daripada keseluruhan prestasi saya bagi bintang. Jadi daripada 12 bintang, Luqman berjaya dapat 11/12 bintang pada hari ini. Terima kasih Ustaz atas ganjaran yang diberikan. Dan di manakah Ustaz murid-murid kita boleh mendapatkan bahan rujukan pembelajaran? Okey, kalau murid-murid nak membawa rujukan pembelajaran, boleh terus ke pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Nur Irman Sungeb dan juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda, dan kepada semua murid-murid saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aku minta padamu agar kau ampuni aku, ampuni segala dosaku, segala kehilafanku. Aku tahu aku tak layak untuk di syurgamu, ku benar-benar tak mampu menepis kisah lalu, namun